Okay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, yang saya hormati host kita Ustaz Azrai, Puan Anita dan juga teachers yang dikasihi lagi dihormati. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada hari ini untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada masalah kepada line bagi tahu ya. Nanti saya kena ulang balik kat mana last yang tak dengar suara dan sebagainya. Baik. So alhamdulillah minggu lepas kita dah selesai membincangkan tentang lafaz isti'adzah. Sebelum tu saya punya paparan ini dah jadi dipinkan ke Ustaz Azrai? Saya nak tunjuk sikit whiteboard ni. So saya nampak gambar Ustaz Mio punya paparan kalau kat saya punya ni. Dah Okay Baik, kita murojaah sepintas lalu tentang isti'azah. Kalau boleh lihat di papan putih, boleh nampak ke? Jadi ini kerangka untuk perbincangan dalam isti'azah. Lafaz isti'azah, isti'azah ialah lafaz memohon perlindungan. Apa yang saya tulis ini semua teacher dah tulis dah balik, cuma untuk gambaran kita lah. Jadi kita dah bincangkan poin-poin yang ada pada isti'azah ini. So bila kita ada susun kerangka macam ini, mudahlah untuk kita memahami. Kemudian kita boleh sampaikan kepada yang lain. Kita boleh buat bentuk dalam bentuk slideshow ke kalau kita nak buat kan. Dalam PowerPoint kita present kepada pelajar-pelajar yang lain berkaitan dengan isti'azah. Jadi apa yang kita belajar ini bukan sekadar mengisi, bukan untuk mengisi masa kita, tetapi adalah untuk kita betul-betul belajar, memahami, kemudian kita nak ajarkan, kongsikan kepada yang lain. Jadi inilah 4 kerangka yang ada pada lafaz isti'azah yang bermula dengan 1698 ni. Ini dalil asas dia, iaitu perintah Allah SWT untuk kita memohon perlindungan kepada Allah sebelum memulakan bacaan Al-Quran. Jadi daripada situ kita nampak ada 4 perkara, iaitu yang pertama, siapakah aku? Kenapa aku? Masih ingat lagi tak? A'udzu. A'udzu tu, kalimah a'udzu dia bermula dengan hamzah. Huruf akhirnya dhammah. Yang ini kita belajar dulu di sekolah bestari. Hamzah di awal kalimah, huruf akhir beri dhammah, maksudnya aku. Jadi lafaz isti'azah bermula dengan aku berlindung. Jadi bila kita nak tadabbur, boleh timbul soalan, siapakah aku? Itu cara kita berfikir nak memahami tadabbur ni. Siapakah aku? So kita dah bincang dah, siapakah aku, sifat-sifatnya dalam Quran ada. So saya minta kalau boleh lah kan untuk teachers yang terutamanya tadika yang tak sempat masuk bahasa mukadimah kita, Azrai ke teacher bistari yang lain boleh sharekan nota. Kalau dapat buat dalam bentuk PowerPoint lagi mudah. Betul tak kan? Kita buat satu persoalan, tajuk dia, lepas tu kongsikan dalil-dalil dia. Jadi mudah untuk teacher-teacher yang lain untuk dapat. Jadi yang pertama, siapakah aku? Aku ni manusia, kategori makhluk, kategori manusia, diciptakan daripada apa kita bincangkan. Kemudian sifat-sifat manusia tu bagaimana, lemah, lupa diri, dan beberapa perkara lagi, gopoh. Itu semua kita bincang dalam siapa aku. Kemudian siapakah Allah? Sebab apa kena ada Allah di situ? Sebab kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa bukan minta kepada ayah dan ibu bapa kita? So kita minta kepada Allah. Jadi kita perkenalkan siapakah Allah. Allah itu Rabb kita. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu Allah. Kemudian siapakah syaitan? Syaitan ialah musuh manusia. Musuh sejak daripada manusia pertama diciptakan, iaitu Adam AS. Apa kerja jahat syaitan? Semua ada di sini. Siapakah syaitan? Apa kerja jahat syaitan? Bagaimana syaitan melakukan tipu daya? Semua kita kena tahu sebab dia musuh kita. Kemudian yang terakhir ialah siapakah manusia yang syaitan tidak ada kuasa terhadapnya. Itu kita bincangkan minggu lepas.
iaitu orang-orang yang beriman dan bertawakal. Jadi timbul soalan, siapakah orang yang beriman? Kalau kita jadi orang yang beriman, nescaya Allah akan pelihara kita daripada gangguan syaitan. Okey? So itulah dia kerangka yang ada pada lafaz isti'azah. Saya harap teacher dapat hadam benda ni, dapat kuasai. Sentiasa ulang-ulang. Nak mahir, sudah tentulah kita kena ajar lain. Kita kena ajar kepada orang lain. InsyaAllah kita akan mahir kepada apa yang kita pelajari ni. Baik, selesai tentang isti'azah. So sebelum kita mulakan ayat yang baru iaitu Bismillahirrahmanirrahim, ada tak apa-apa soalan berkaitan dengan isti'azah? Okey, jadi kalau tak ada, kita akan masuk hari ini ayat yang pertama. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Okey, Pak Anita. Okey, masa kita nak solat kan? Masa sebelum kita masa solat, solat, doa iftitah tu kan, kita nak baca istihazah ni ke tak payah? Tak payah. Sebab kalau kita refer balik 1698 ni, Allah kata bila kita nak baca ayat Quran, fa iza qara'tal Quran. Jadi bila nak baca Quran, Quran adalah Al-Fatihah. Istiftah tu bukan Quran, jadi tak perlu. Allahu Akbar, Allah baru kabira, alhamdulillah sampai habis, lepas tu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Okey, bila lepas tu kita baca surah lain pula tu, nak baca auzubillah balik ke tak perlu? Untuk permulaan saja dah cukup dah. Okey. Begitu juga rakaat kedua tu pun tak payah, tak perlu dah. Yang rakaat pertama tadi kan? Ya, kalau nak baca juga tak ada masalah dalam rakaat kedua yang first kali masa Al-Fatihah tu boleh. Tapi pertama, masa rakaat pertama pun dah memadai. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Okey. So ada soalan lain ke? Tak ada Saya rasa menarik kalau dapat teacher buat presentation tentang hal ni. Kita nak tengok kefahaman kita. Ya, boleh buat rakaman, betul kita share dalam video. Okay. Boleh, suka sangat. Betul, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik, kita pergi ayat pertama surah Al-Fatihah. Okey, semua bersedia saya padam jawab buat. Okey. Ayat pertama surah Al-Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini sebagaimana dulu isti'azah, sebelum kita tadabbur kita nak faham dulu makna-makna kalimah yang ada pada lafaz isti'azah. Jadi hari ini kita nak faham pula makna-makna yang ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini disebut sebagai lafaz basmalah. Lafaz basmalah. Okey, basmalah ini kira short form lah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Okey, basmalah. Kalau disebut apa itu lafaz basmalah, kalau kita baca dalam buku-buku ditulis basmalah, itu maksudnya lafaz yang ada bismillah. Bismillah ini ada pelbagai juga versi dia ataupun versilah kita kata senang nak faham. Contohnya apa? Macam zikir pagi petang. Dah baca belum zikir petang yang ada bismillah? Apa dia? Apa dia zikir yang ada bismillah pada waktu petang dan pagi? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'an. Ya, ahsanta Azrail. Jadi kita kena hafal tu. Itu lafaz perlindungan kita juga kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Kita minta Allah pelihara kita daripada sebarang kemudaratan.
So kena hafaz. Jadi dia mula dengan bismillah tapi bukan bismillahirrahmanirrahim kan? Bismillahilladzi la yadurru. Jadi itu juga lafaz basmalah cuma belakangnya lain sikit. Baik, itulah dia yang dimasukkan dengan basmalah. Jadi basmalah ini dia ada berapa kalimah, jadi kita penggal dulu. Yang pertama bi. Okey, yang pertama bi. Yang kedua ismi. Yang ketiga Allah. Yang keempat Ar-Rahman dan yang kelima Ar-Rahim. Okey, yang pertama bi, yang kedua ni kita sebut ismi. So bila kita penggalkan, kita pisahkan bi dengan sin mim tu, kita kena tulis dia dalam bentuk hamzah wasal macam ni. Okey. So bila kita penggalkan yang ni, dia jadi ada hamzah wasal. Tapi bila dia bercantum dengan ba di sini, dia hilangkan hamzah wasal. Ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey, jadi kalimah pertama bi, yang kedua ismi, yang ketiga Allah, yang keempat Ar-Rahman, yang kelima Ar-Rahim. Apa maksud bi? Pada lafaz isti'azah yang lalu, kita terjemahkan bi dengan maksud kepada, yang pada isti'azah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, bi kepada. Situ bi situ kepada. Allah, Allah. Min daripada asyaitan, syaitan, ar-rajim yang dirajam. Jadi bi di situ maksudnya kepada, tapi bi di sini bukan kepada. Bi di sini dengan maksud dengan, ya. Bi dalam bahasa Arab ni dia ada 14 fungsi. Catat situ. Bahasa Arab kalimah bi ni, ba yang beri kasrah ni, dalam bahasa Arab dia ada 14 fungsi. Yang tu sebab tu bila kita belajar bahasa Arab betul-betul kan kita akan nampak masya-Allah begitu begitu menarik sekali, begitu tepat sekali penggunaan dalam bahasa Arab ni untuk menyampaikan sesuatu arahan. Dan sebab itulah Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk menjadi bahasa perantaraan antara kita dengan Allah. Baik, jadi bi di sini maksudnya dengan, bukan kepada. Okey. Ismi, maksud ismi, teacher Jannah. Teacher Jannah, boleh saya panggil nama je ya. Teacher Jannah maksud ismi, tahu tak maksud ismi apa dia, Teacher Jannah? Nama. Ahsanti. So ismi maksudnya nama Ismi bi dengan ismi nama Allah, tentu Allah lah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman, Teacher Nurul Ain. Teacher Nurul Ain apa maksud Ar-Rahman? Yang Maha Pemurah. Okey, ahsanti. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, Teacher Nabihah. Dengan yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Ahsanti. Baik, jadi terjemah lengkap dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi kita maklumkan dari segi terjemahan ini. Jadi bila kita jumpa dalam surah-surah lain, contohnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surah yang keberapa tu? Surah yang ke-90 Al-Alaq, Al-Alaq 93, 94, 96. Iqra' bismi rabbika. Jadi Iqra' bacalah oleh engkau. Bismi dengan nama Rabb. Rabb Tuhan. Ka engkau. Jadi kita nak memahami bahasa ni, kita kena banyak vocab teachers. So kita kena banyakkan vocab. InsyaAllah kita boleh menguasai insyaAllah. Baik. Ini terjemahan dia. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Sekarang saya nak tanya kepada para teachers, perasan tak lafaz basmalah ini sebenarnya ialah lafaz ataupun ayat yang dia tergantung, ayat yang tak lengkap. Siapa yang pernah tahu hal ini? Boleh tak bagi tahu? Siapa yang pernah tahu lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya dia satu jumlah ayat yang tidak lengkap. Kalau macam kita belajar bahasa Melayu kan ada subjek dengan predikat contohnya kan, baru lengkap ayat tu. Tapi yang ini tak lengkap sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim satu jumlah ayat yang tidak lengkap dari segi tata bahasa dia. Siapa yang tahu hal ini? Boleh tak saya nak cuba bagi tahu siapa yang pernah tahu? Atau siapa yang tak tahu? Siapa yang tak perasan? Rupanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang tidak lengkap. Cayu tahu? Tak. Okey. Kenapa Ustaz kata tak lengkap? Baik. Kita
Tengok ayat ni bermula dengan kalimah dengan. Kan? Dengan. So dengan ini kata penghubung lah. Dalam bahasa Arab kata tugas, haf. Jadi kalau saya kata dengan pen biru. Saya kata begitu je. Dengan pen biru. Lengkap tak ayat tu? Dengan pen biru. Tak lengkap. Dengan pen biru. Apa yang lengkap bila saya kata dengan pen biru? Apa kaitan dengan pen biru ni yang boleh kita jadikan ayat tu jadi lengkap? Kan pen biru ini saya menulis. Saya menulis, betul? Baru lengkap. Saya menulis dengan pen biru. Kadang-kadang kita jawab je dengan pen biru bila orang tanya, awak tulis dengan pen apa? Kita jawab apa? Dengan pen biru. Jadi kita dah gugurkan apa dia? Saya menulis. Okay, faham tak? Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang itu sebenarnya dia tak lengkap. So sebenarnya di sini ada ayat atau jumlah yang telah digugurkan, yang tak disebutkan. Sebagaimana kalau tadi saya ulang, saya kata dengan pen biru. Jadi rupanya selama ni kita baca Bismillahirrahmanirrahim, jumlah tersebut dia tak lengkap ayat dari segi tata bahasa. So bagaimana yang dimasukkan dengan yang lengkap? Okey, kita kena tanya macam ni nak faham dia. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Ustaz Mio, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Sebelum baca surah. Sebelum membaca surah. Okey. Sebelum membaca surah. Baik, lagi? Dalam dari segi aspek kehidupan seharian kita pula, yang lain-lain siapa nak jawab? Teacher Ya Puan Hidayu? Sebelum makan. Sebelum? Makan. Sebelum makan. Okey, betul. Teacher Fatihah? Apa dia? Apa dia? Bila kita baca bismillah? Sebelum melakukan apa-apa perbuatan? Okey, Teacher Fatihah dah bagi conclusion dia dah. Sebelum kita melakukan apa-apa perbuatan, ya. Jadi kita beritahu sebelum makan, sebelum baca surah yang baru, sebelum tanggalkan pakaian, kita mesti baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, nak masuk kenderaan sebelum baca subhanallazi sakhkhara lana tu, baca bismillah dulu, masuk kenderaan baca bismillah. Ini bermakna sebelum kita memulakan pekerjaan kita, kita sebut nama Allah. Jadi itulah benda yang digugurkan. Apa dia? Perbuatan-perbuatan yang kita nak buat itu. Jadi contohnya apa? Kita nak masuk rumah ataupun kita nak makan. Aku mulakan makananku ini Bismillahirrahmanirrahim. Baru ayat itu lengkap. Maksudnya kita memulakan makan kita itu dengan nama Allah. Aku tanggalkan pakaianku ini dengan nama Allah. Lagi apa? Aku mulakan bacaan Quranku, bacaan surah baru ini dengan nama Allah. Okey? Jadi dalam bahasa Arab, aku mulakan ialah abtadi'u. Okey, inilah dia lafaz yang digugurkan sebelum kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu abtadi'u amali. Cuba semua teacher ulang juga. Abtadi'u amali. Abtadi'u amali. Ya, betul. Abtadi'u amali. Jadi apa maksud abtadi'u? Maksud abtadi'u ialah aku mulai. Kan kita ada Quran sekarang, ada Quran wakaf dan apa? Wakaf dan apa? Cuba perasan. Perasan tak Quran yang sekarang banyak orang jual? Wakaf dan ibtida'. Dah jumpa tak Quran wakaf dan ibtida'? Wakaf tu maksudnya apa? Quran wakaf tu dia nak ajar kita kat mana nak berhenti. Ibtida' tu mulakan. Permulaan. Ibtida'. Jadi abtadi'u itu maksudnya aku mulai. Amali, amal pekerjaan. Amal maksudnya pekerjaan. Jadi sebenarnya lafaz bismillah ni lengkap sekiranya bermula dengan abtadi'u amali. Baik, sekarang kita nak makan. Bahasa Arab makan apa dia? Aklan. Ini saya sebut je, saya tak tulis kat sini lah, terbatas sikit. Kalau kita jumpa boleh senang. So aklan dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nak makan, kita sebut je ni.
abtadi'u aklan bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai makanku ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kalau kita nak minum syurban, abtadi'u syurban bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak tanggalkan pakaian, apa dia pula? Nak masuk rumah, apa dia pula? Kan susah. Jadi Allah Maha Bijaksana. Dia mudahkan segala urusan kita dengan terus sebut bismillah. Ya, Ustaz Mio begitu macam dalam berzanji. Saya bukan nak ajar berzanji ni, tapi betul apa Ustaz Mio cakap. Dalam berzanji dia mula dengan apa Ustaz Mio? Bait yang pertama dia tu? Abtadi'u imla. Abtadi'u imla'i. Bismillah kan? Okey, abtadi'u imla'i, aku mulai karanganku ini. Imla' tu karangan. Jadi penulis tu Al-Barzanji tu dia mulakan karangan ni dengan nama Allah. Abtadi'u imla'i. Baru lengkap ayat tersebut. Itu sebagai contoh, boleh kita ambil sebagai contoh. Jadi jelas tak? Ini kita jelas poin pertama, iaitu lafaz bismillah ini lafaz yang tergantung. Apa Ustaz tergantung Ustaz? Contohnya macam saya bagi tadi, dengan pen biru. Tergantung ayat tu. Saya menulis dengan pen biru. Okey, baru kena. Jadi kalau bismillah pun sama juga. Cuma kita kena faham konteks dulu. Bila kita baca bismillah, setiap kali kita nak mulakan perbuatan. Jadi ayat tu lengkap sebenarnya adalah aku mulai pekerjaanku dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tak silent phone, minta maaf. Okey. Kita dapatkan dulu pengertian dahulu. Sekarang saya nak tanya teacher, semua faham tak? Boleh faham? Cuma janganlah kita baca pula abtadi'u qira'atan bismillah. Bila nak baca Quran kan, kita kata abtadi'u qira'atan bismillah. Jangan tambah, tak boleh. Kita dah tambah huruf pula, dah tambah ayat, tak boleh. Tapi nak bagi tahu faham, itulah sebenarnya lafaz bismillah. Ada perbuatan yang kita nak buat itu tapi tak perlu sebut. Allah mudahkan urusan kita. So maksudnya nak makan, sebelum nak masuk mulut tu, bacalah bismillah. Sebab apa? Setiap permulaan pekerjaan kita mesti sebut nama Allah. Faham tak? Jadi maksudnya apa? Perkara yang mengiringi kita sewaktu kita melakukan pekerjaan ialah nama Allah. Baik, jadi akan timbul soalan kedua. Kenapa kena sebut nama Allah setiap kali nak mulakan perbuatan? Yang ni yang nak kita tadabbur dalam lafaz basmalah. Kenapa kita nak sebut nama Allah setiap kali kita nak memulakan perbuatan ataupun pekerjaan-pekerjaan kita? So salin soalan tersebut. Kenapa kita menyebut nama Allah sebelum memulakan setiap pekerjaan kita? Itu perbincangan dalam basmalah. Kenapa kita perlu menyebut nama Allah sebelum memulakan segala perbuatan kita? Sebelum dengan setiap kali tu ada beza ke Ustaz? Maksudnya sebelum itu setiap kali sebelum macam tu Puan Ita. Setiap kali sebelum kita melakukan perbuatan. Maksudnya bila memang perbuatan tu berulang kali, makan setiap hari kita makan kan. So bila time makan tu dah masuk, kita nak makan. Sebelum makan tu kita bacalah, nanti waktu isyak atau waktu makan malam kita nak makan lagi, kita bacalah bismillah di waktu tersebut. Jadi ayat yang betul tadi apa dia? Kenapa kita perlu menyebut nama Allah setiap kali sebelum memulakan pekerjaan. Betul kan? Faham kan konteks tu? Teks ni. Setiap kali sebelum memulakan pekerjaan. Setiap kali tu setiap waktulah. Tapi bila nak baca? Sebelum perbuatan itu dimulakan. Ini Gojek, betul? Lupa lagi saya. Gojek ada ke? Gojek ada? Tak ada hari ni, akhir tak apa. Ada rakam nanti share
Kejap tak sihat hari ni. Okey, syafahullah. Amin. Ustaz Mio sihat Ustaz Mio Okey. Baik. Jadi kita sambung perbincangan kita. So, tadi saya bagi tahu B dalam bahasa Arab ni ada banyak makna B di sini. Jadi untuk B pada ayat ini, Azrai, boleh tak letak gambar Ustaz tu kat depan? Dia macam tak nampak. Tulisan tu. Tak boleh ya? Puan cuba pinkan video Ustaz. Okey. Ustaz Azri host kan? Saya boleh Okey, pinkan kot untuk semua orang. saya dah pinkan. Kau dah pin tak apa, kalau yang mana tak nampak boleh pin lah, semua boleh klik kat gambar saya, tekan. Ada. Alright. Okey, ni saya tulis kat sini fungsi B. B ada berapa? 14 fungsi. Satu daripadanya ialah maksudnya ni lilisti'anah. Okey. Lilisti'anah. Lilisti'anah. Iaitu B ni dengan maksud memohon pertolongan. Memohon pertolongan. Ini terjemahan dia lah. Saya bagi praktikal dia macam ni. Cuba buka surah 2 ayat ayat 60. Surah 2 ayat 60. Surah 2 ayat 60. Okey. Boleh tak yang mungkin ada yang tak perasan kot, boleh mute kan? Cuba check semua, cuba mute kan. Saya takut nanti bila dia cakap serentak tak clear kan suara saya. Semua mute kan Okey. Alhamdulillah. Baik, kita tengok surah 2 ayat 60. Semua dah ada dalam Quran. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 60. Buka. Baik. Allah berfirman, wa izistasqa Musa liqaumihi fakul nadrib bi asa hajar. Bi kat sini. Dan wa izistasqa, dan apabila istasqa Nabi Musa minta, Musa meminta air. Jadi Musa minta air kepada kaumnya, liqaumihi, pada kaumnya. Fakulna, bila Nabi Musa minta kepada Allah, minta air, Allah berfirman kepada Nabi Musa, idrib, pukullah oleh engkau bi asakal hajar, dengan tongkat engkau akan batu itu. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukul batu. Okey, dengar ke suara? Tadi unstable lah saya punya ni. Suara okey? Okey, Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukul batu. Jadi nak pukul batu ni Allah kata dengan tongkat. Dengan di situ, B kat situ. Nampak tak B kat situ? Dengan di situlah macam fungsi B dekat sini. Maksudnya, itu maksudnya B lilisti'anah, fungsi dia. So kita nak buat satu perkara, mesti ada benda tersebut sebagai petolong, alat untuk kita tolong kita. So tadi Nabi Musa disuruh untuk pukul batu, nak pukul batu je, tapi Allah kata dengan tongkat. Maksudnya dengan pertolongan tongkat. So B itu maksud B lilisti'anah.
Jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim maksudnya apa? Bila kita nak mulakan pekerjaan kita, kita mesti mula dengan nama Allah. Mesti perlukan bantuan nama Allah tersebut. Itu maksud B kat sini. Maksudnya setiap kali kita nak mulakan pekerjaan, mesti kita minta bantuan kepada Allah. So macam mana kita tadi pukul tongkat dengan apa? Pukul tongkat. Pukul batu dengan tongkat. Maksudnya kita perlu pukul tongkat tersebut. Salah lagi. Kita perlu pukul batu tersebut dengan pertolongan tongkat. Itu maksud isti'anah. Okey? Saya menulis pen. Saya menulis, Allah banyak salah ni. Saya menulis dengan pen biru. Saya menulis dengan pen biru. Maksudnya apa? Perbuatan menulis itu, saya guna dengan pen. Pen tu sebagai alat untuk tolong saya untuk menulis. Okay, faham Itu maksud B dengan. Ada B dengan maksud yang lain. Okay, contohnya boleh buka surah surah 2 Surah 2 ayat yang ke 10. Surah 2 ayat 10. Surah 2 ayat 10. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 10. Ini B pula dengan maksud yang lain. Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Okey, surah 2, surah Al-Baqarah ayat 10. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Dalam hati orang munafik ada penyakit kata Allah, maka Allah tambah lagi penyakit itu dalam hati mereka. Walahum azabun alim. Ini Allah kata, dan bagi mereka, iaitu bagi orang-orang munafik ini, azabun alim, Allah sediakan mereka siksaan yang pedih. B sini bukan maksud dengan. Okey, B di sini dengan maksud dengan. Tengok terjemahan pun dia kata apa? Because. Tadi B tadi apa ya? Boleh cek balik B tadi. Dengan. Tadi dengan tongkat. B di sini disebabkan. Ma apa yang kanu dahulunya kamu yakdzibun, kamu menipu, kamu dusta. So B pada ayat ini, bima ni kalau kita penggal ni ada satu kalimah B, satu lagi ma. B di sini maksudnya disebabkan. Okey? Nampak tak? Ada ayat maksudnya disebabkan, ada ayat maksudnya dengan. So banyak lagi, ada berapa semuanya? 14. Ada 14. Okey, so saya ada ni agak detail sikit untuk kita cuba faham betul-betul. So balik kepada yang isti'azah ini, basmalah ini. So B di sini, B dengan mohon pertolongan. Jadi kita nak mulakan pekerjaan kita itu dengan nama Allah. Menggunakan nama Allah. Soalah gitulah. Macam kita menulis tadi dengan pen biru. Nabi Musa pukul batu dengan tongkat. Kita mulakan pekerjaan kita dengan nama Allah. Okey. So kenapa kita mulakan pekerjaan kita dengan nama Allah? Pertama, kita tengok dulu surah 5 ayat 35. Surah 5 ayat 35. Surah 5 ayat 35. Sini. Surah 5 ayat 35. Surah apa? Surah 5, surah Al-Ma'idah ayat 35. Okey, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 35. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita kena ingat, bila kita jumpa ayat wahai orang-orang yang beriman, setiap ayat wahai orang beriman ialah panggilan. Ya ayyuha tu panggilan. Dia panggil nida dalam bahasa Arab.
seruan. Allah panggil siapa? Allah panggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang Allah kasih. Kita kena sahutlah. Allah panggil kita supaya kita termasuk di kalangan orang beriman. Kita tengok, perhatikan betul-betul apa yang Allah nak pada ayat tersebut. Jadi Allah kata apa dia? Ittaqullah. Gentarlah kamu kepada Allah. Jadi minggu lepas kita dah bincangkan pada lafaz isti'azah. Sifat orang yang beriman apa dia? Kalau kita tengok balik nota minggu lepas. Sifat orang beriman yang pertama, takutkan Allah. Bila disebut nama Allah, takut dia kepada Allah. Itu kita bincang minggu lepas. Jadi ayat ni Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya apa? Takutlah kamu kepada Allah, gentarlah kamu kepada Allah. Kemudian wabtaghu ilaihil wasilah. Ini kalau Quran masing-masing boleh gariskan ni. Wabtaghu ilaihil wasilah. Apa maksud dia? Maksud wabtaghu and seek, ilaihi towards him, al wasilah the means. Jadi terjemahan dia apa? And seek what brings you closer to him. Okay? So Allah kata apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, carilah jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Allah suruh ni. Bila Allah suruh, takkan kita buat tak tahu je. Allah panggil Sir Azrai, Teacher Jannah, Ustaz Mio, Nurul Ain, Nabiha, saya. Kalau kita mengaku kita beriman. Wahai orang-orang beriman, tadi Allah kata apa? Takutlah kamu kepada aku. Itu first kali. Yang kedua apa dia? Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okay, nampak tak? Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu jalan mendekatkan diri kepada Allah? Okey, cuba kita lihat dalam kehidupan manusia. Semua manusia. Contohnya kita ambil agama lain selain agama Islam sebagai gambaran kita. Ada tak ritual mereka yang mereka buat yang kita nampak sangat pelik? Cuba bagi satu contoh. Teacher Jannah, ada tak agama-agama lain yang teacher rasa perbuatan mereka tu sangat pelik? Yang kita boleh nampak setiap tahun, mungkin pada tarikh-tarikh tersebut, mereka buat benda tersebut. Apa yang teacher Jannah terfikir? Cuba bagi satu contoh. Dalam perayaan Taipusam. Okey, kenapa dengan Taipusam tu? Sebab every time bila diorang merayakan perayaan Taipusam tu, diorang akan macam cederakan diri mereka semata-mata untuk nak bertaubat. Itu yang saya pelik sangat-sangat. Okey. Baik. Jadi mereka sanggup buat itu, mereka cocok diri mereka, ada yang cocok lidah, ada yang budak kecil pun dia buat. Ada yang cangkuk-cangkuk belakang mereka. Auzubillah min zalik. Mereka buat itu semata-mata apa? Kata Teacher Jannah tadi, nak bertaubat. Maksudnya apa? Mereka nak dekatkan diri mereka kepada Tuhan. Itu sangkaan lah. Bukan saja dengan Taipusam. Kalau kita tengok contoh agama lain semua ada juga. Sebagai contoh tadi, Taipusam kan. Agama Buddha ada cara dia. Taipusam sekalipun dia pecah-pecahkan kelapa kan. Mereka pecah kelapa kalau tanya kenapa? Sebab mereka nak dekatkan diri mereka dengan Tuhan. Okey. Dalam agama kita pula, India lagi, agama Hindu lagi, mereka ada botakkan kepala kan? Mereka botakkan kepala. Kenapa mereka botakkan kepala? Sama juga. Tujuannya adalah nak dekatkan diri mereka dengan Tuhan mereka. Itulah maksud tadi. Wabtaru ilaihil wasilah. Allah perintah, carilah jalan untuk dekatkan diri kamu kepada Allah. So mereka pun cuba untuk buat. Agama Cina, agama Buddha pun buat. Kristian pun buat. Kristian nak, macam mana mereka buat? Mereka tak berkahwin. Kristian. Mereka tak nak kahwin, mungkin dekat mereka dengan Tuhan mereka. Kebanyakan agama tak berkahwin. Mereka sengaja tak nak berkahwin dengan tujuan nak dekatkan diri. Tak berkahwin kerana orang kata apa, sakit. Itu lain. Dalam agama Islam dibenarkan. Tapi kalau dia tak nak berkahwin kerana semata-mata nak dekatkan diri pada Allah, itu agama tak benarkan. Okey, jadi semua agama, semua individu yang cuba nak dekatkan diri kepada Tuhan, mereka cuba akan buat apa-apa cara untuk dekatkan diri kepada Tuhan. Itulah tadi disebut sebagai al-wasilah. Tu kena catat dalam nota masing-masing. Itulah maksud al-wasilah. Tapi adakah cara mereka itu betul? Tak betul. Macam mana kita tahu tak betul? Sebab setiap jalan untuk kita dapatkan meraih kecintaan kita kepada Allah, mesti jalan tersebut jalan yang Allah perintahkan. Yang Allah redha. Kita kena faham itu. Itu iman kita kepada Allah. Mereka cuba buat yang benda yang mereka rasa betul, dekatkan diri mereka kepada Tuhan. Tapi Allah tak nak macam tu. Okey, macam agama kita, ada tak disuruh untuk botak? Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Ada tak? Disuruh botak dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ada tak? Teacher Nabiah ada tak agak-agak dalam agama Islam? Tak ada, tak ada. Tu check betul-betul ada ke tak ada? Tak ada. Kebat. Saya yakin tak ada. Yakin tak ada Check betul-betul. Teacher Nurul Ain, ada tak agama kita disuruh untuk botak? Tujuan dia adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Tak ada. Ada Ustaz, ada. Ada. Okey, Panita bila? Dibotakkan kepala masa haji tu. Ahsanti. Betul. Cuba kita fikir logik. Kenapa kita botakkan kepala kita lepas buat haji? Kalau kita fikir logik. Tak ada melainkan sebab dalam ritual haji ataupun kita bagi dalam bahasa Arab manasik haji, ada tahallul iaitu kita membotakkan kepala untuk lelaki lah, bukan untuk perempuan. Perempuan dia kerat sikit je hujung pun cukup dah. Lelaki sunat dia adalah dia botakkan semua kepala dia. Allah nak ampunkan dosa-dosa dia. Macam tadi Teacher Jannah kata, orang Hindu dia cocok-cocok belakang tu, dia anggap Tuhan akan ampunkan dia. Tapi Allah tak nak macam tu. Dalam agama kita, tauhid dulu first, kemudian bila dah tauhid, kita buat apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan terima. Contohnya apa? Bila botak kepala ketika haji. Tapi kalau sekarang, Ustaz Mio kata, kalau aku dapatlah kahwin, Ustaz dah kahwin belum Ustaz? Sikit lagi tu. Sikit lagi? Okey, kalau aku dapat kahwin tahun depan walaupun musim-musim COVID ni, sebab mak mentua kata tak boleh lepas habis COVID baru boleh. Aduh kan, contohlah. Okey, dia pun kata nazar kat Allah, kalau dapat insya-Allah dapat kahwin saya nak botak kepala. Yang ini tak boleh. Yang ini tak boleh. Tapi tadi yang dia botak kepala sebab haji tu boleh. Sebab apa? Sebab yang haji tadi memang perintah Allah. Memang perintah Allah. Nabi tunjukkan. Betul tak? Kita pergi haji, kita ambil kat haji lah. Sebab haji ni memang satu ibadah yang kalau kita fikir logik, tak nampak logik. Tetapi dari segi apa yang diajar dalam haji ialah tauhid. Okey, lain. Kita melontar. Kan tadi kita kata orang Hindu dia lontar apa? Kelapa. Kita ada tak perbuatan melontar dalam ibadah kita? Ada. Iaitu melontar batu. Fikir logik. Buat apa lontar batu? Tapi sebab Allah perintah, itu manasik haji. Kita baling batu, kita kutip batu, baling. Kan? Kita pusing Kaabah. Pusing Kaabah. Kaabah tu apa? Baitullah, rumah Allah. Kita pusing Kaabah 7 kali. Kenapa kita pusing Kaabah? Allah perintah. Setiap tapak yang kita pusing Kaabah tersebut digugurkan pahala, digugurkan dosa, bukan pahala digugurkan dosa. Kalau dosa tak ada, Allah tambah darjat. Begitu. Okay, nampak tak? Boleh tak? Sekarang ni nak pergi haji, nak pergi umrah, susah sikit. Sebab COVID dan sebagainya kan. Rindunya nak pergi Kaabah, dia kata. Dia pun pergilah surau belakang rumah dia, dia pusing seluruh surau dia tu. Itu Baitullah juga. Betul tak? Masjid, Ustaz Mio dah rindu nak pergi umrah. Masjid aku pun ada, dia pusing Baitullah tu. Kan setiap masjid Baitullah, dia pusing masjid tu. Orang tanya kenapa? Aku tengah tawaf Baitullah. Agak-agak dapat tak pahala kat situ? Tak dapat. Sebab apa? Perbuatan tersebut Allah tak suruh. Tapi kalau dia buat dekat Baitullah, dekat Kaabah tu, dia akan dapat pahala dan Allah sayang kat dia, Allah berkati perbuatan dia. Sebab apa? Itulah disebut sebagai al-wasilah. Faham tak? Itulah dia jalan-jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah perintahkan kita tadi dalam surah 5, ingat tu. Untuk Bismillahirrahmanirrahim, kata kunci dia lah 5.35 ni. Kalau isti'azah 16.68. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini, perbincangan kita bermula daripada surah 5 ayat 35. Iaitu apa dia? Allah suruh cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Baik. Apa kaitan dengan Bismillah? Kaitan dia ialah buka surah 7 ayat 180. Surah 7 ayat 180. Surah 7 ayat 180. Surah Al-A'raf ayat 180. Okey. Allah sebutkan di sini
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surah 7, surah Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah kata apa? Walillah, dan milik Allah lah. Walillah, dan milik Allah lah. Al-asma. Okey, al-asma ini ialah plural kepada ismun tadi, isim. Isim nama, manakala al-asma jamak dia, plural dia. Jadi kita kata ismi nama kan, dengan nama. Nama ni kalau dalam bahasa Arab plural dia ialah asma. Okey, asma. Jadi kata Allah tadi, dan milik Allah lah nama-nama al-husna. Al-husna tu maksudnya yang terbaik, yang terindah. Betul terjemah bahasa Inggeris kata the most beautiful. Dia bahasa Arab dipanggil isim tafdil, kata nama perbanding Allah yang terbaik. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Itu maksud al-asmaul husna. Paling indah sekali nama Allah. Sebab tu bila orang tanya kita, Ustaz Azrai ke Ustaz Mio ke, orang tanya kita kan, aku dapat anak sulung ni, anak lelaki. Nak bagi nama apa? Apa jawapan kita? Jawapan kita ialah bagi nama Abdullah ataupun Abdul Rahman. Sebab apa? Sebab di situ ada nama Allah. Nama yang terbaik adalah nama Allah. Jadi kalau kita jadi hamba kepada Allah, itu yang terbaik. Itu. Kemudian barulah kita kata nama-nama para nabi ataupun para sahabat atau orang-orang yang beriman kemudian dia. Bukan kita bubuh nama. Okey, nama kau apa dia? Nama aku Afiq. Contoh. Afiq Abai. Ada Afiq Abai ni. Ayubi. Girlfriend nama apa? Wife nama apa? Mun. Okey, kamu gabunglah Mun dengan Afiq jadi apa? Munafik. Tu tak boleh macam tu kan. Okey, sebab ada orang nama macam-macam. Azroy, rupanya bapa dia nama Roy kat belakang, mak dia nama Azlah, macam-macam. Kita tak naklah macam tu, ya. Atau lagi nak terbalikkan nama, ada isu-isu terkini sekarang ni kan, terbalikkan nama. Okey, so yang terbaik ialah nama Allah dulu. Sebab Allah kata apa? Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Jadi sebenarnya nama yang terbaik kalau nak bubuh nama anak ialah Abdul Rahman. Ustaz Miur Abdul Rahman, ada nama Abdul Rahman di situ. Baik, kemudian Allah kata apa? Apa kaitan dengan nama-nama Allah tersebut? Ini jawapan dia. Fad'uhu biha. Maka. Ud'u, mintalah. Berdoalah. Atau ud'u. Panggillah, serulah. Ud'u, mohonlah. Hu, kepadanya, him. Bi, bi kat sini. Bi yang isti'anah tadi. Ha ni balik kepada them. Dia balik kepada mana? Nama-nama Allah tadi. Fad'uhu biha. Jadi Allah kata apa dia? Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka dengan nama-nama tersebut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, apa lagi? Al-Ghaffar dan seterusnya. Semua tu Allah kata bila kamu nak berdoa, panggillah dengan nama-nama tersebut. Okey, nampak tak? So sekarang inilah dia salah satu al-wasilah. Iaitu apa dia? Jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri yang perintah. Kan tadi kita kata, nak dekatkan diri kepada Allah bukan apa yang kita fikir, tapi apa yang Allah bagi tahu jalan dia. So salah satu jalan dia ialah dengan menyebut nama Allah. So kenapa kita minta kepada Allah? Allah kata minta dengan nama Allah supaya amalan kita diterima, pekerjaan kita itu diberkati. Itu ada wasilah. Kita bila dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Jadi apa keutamaan bila dekat dengan Allah? Jangan kata dengan Allah. Okay? Kalau kita ambil perbandingan ni kecil, tak sama dengan Allah. Orang yang dekat dengan Sultan contohnya. Senang-senang dia boleh masuk. Kita nak jumpa mungkin payah dengan protokol dia dan sebagainya kan. Itu dengan Sultan. Dia dapat anugerah apa daripada Sultan bila dekat. Sultan selalu panggil dia. Sekarang ni Allah kata cari jalan untuk dekat kepada aku. Sekarang bila kita dekat kepada Allah, apa yang kita harapkan bila kita dekat dengan Allah? Kita nak setiap amalan-amalan yang kita buat itu Allah terima. Betul tak? Kita nak setiap amalan kita tak sia-sia di akhirat. Makan banyak-banyak, pergi gym dan sebagainya. Tapi di akhirat Allah tak kira pahala rupanya. Sebab apa? Sebab Allah tak terima amalan tersebut. Sebab apa? Dia tidak dekat kepada Allah. So sekarang bila nak dekat kepada Allah, cari jalan. Salah satu jalan dia ialah setiap kali kita nak mulakan pekerjaan kita, sebut nama Allah. Macam mana tahu? Tu Allah sebut tadi. Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka bila kamu nak berdoa,
mintalah dengan menyebut nama-nama Allah tadi. Jadi balik kepada bismillah. Setiap kali kita baca bismillah, bila kita nak mulakan pekerjaan kan, kita ambil contoh mudah. Kita nak makan ubat. Kita ambil ubat, satu pil ubat, kita masuk dalam mulut kita. Apa harapan kita bila kita makan ubat? Apa tujuan kita makan ubat? Mesti nak sembuh. Itu harapan kan? Itu doa kan? Sehat. Nak sihat, betul. Kadang kita sakit. Doktor kata nak makan ubat ni. Tapi bila kita nak makan, sebut dulu nama Allah. Sebab Allah yang betul tadi. Bila kamu nak berdoa kepada Allah, sebut nama Allah. Sebab tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, kita sebut nama Allah. Supaya perbuatan itu diperkenankan. Kenapa diperkenankan? Sebab itulah jalan al-wasilah. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey? Itulah tujuan kita membaca Bismillah. Sebenarnya Bismillah ini sangat besar panduan dalam hidup kita. Macam ada orang ajar dulu kan, ibu-ibu dia kata, kalau nak anak-anak itu sayang kat ibu-ibu, dia kata. So setiap kali ibu-ibu masak, masa kacau, okay, kacau bubur ke apa, ingat tak? Dia kata apa? Bukan ceramah ni, sekarang saya dapat dalam bentuk tips lah konon-konon kan. Dia kata apa? Nanti masa gaul tu, masa apa? Gaul kan? Gaul kuah ke apa ke? Gaul arah kiblat. Arah kiblat. Dia kata macam ni. So nampak macam logik ah, betul juga arah kiblat. Bagus kot. Sebab tu Allah suruh kita pusing arah tawaf tu, dia bukan dia lawan jam kan? Jam pusing ke sini, kita pusing ke sana. Oh, mesti ada sesuatu ni, kita pun bawa benda tu, kita kiaskan kepada setiap amalan kita. So kita mulakan kita masak nanti pun ikut arah jam, ikut arah tawaf. Itu semua tak ada sandaran. So apa yang Allah ajar tadi? Sebut nama Allah. Jadi sebelum kita nak masak, baca bismillah. Besar dah masuk bismillah tu. Sebab apa? Allah kata Allah memiliki nama-nama yang indah. Bila kamu nak berdoa kepada Allah, sebut nama Allah. Jadi bila kita nak masak, kita harap apa bila ibu-ibu masak? Dia nak anak-anak dia suka makan kat rumah. Ibu-ibu masak banyak-banyak lauk, anak tak makan kat rumah. Suami tak makan kat rumah. Sedih lah dia. Jadi dia nak Allah perkenankan harapan dia itu, baca bismillah. Bismillah ini adalah lafaz tawassul. Ini namanya tawassul. Wasilah itu jalan. Tawassul ialah perbuatan. Tulis itu, tawassul. Tawassul. Daripada perkataan al-wasilah tadi. Wasilah. Okey, apa itu tawassul? Tawassul ialah perbuatan kita nak mendekatkan diri kepada Allah supaya doa kita, supaya amalan kita diperkenankan oleh Allah. Jadi bila kita nak mulakan perbuatan kita, kita nak amalan tersebut diberkati. Kita nak makan supaya makanan tersebut berkat. Okey, kita nak tanggal pakaian supaya apa? Supaya syaitan tak tengok kita punya aurat. Kita sebut nama Allah. Sebab apa? Bila kita sebut nama Allah, Allah akan perkenankan harapan kita tersebut, doa-doa kita. Jadi setiap kali kita nak mulakan pekerjaan supaya amalan tersebut diredai oleh Allah, sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya apa dia? Tadi surah 7 ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah kamu, panggillah kamu kepada Allah itu menerusi dengan nama-nama dia. Jadi bila kita mulakan perbuatan, tengok ada nama Allah. Satu Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Ini kan nama Allah. Bila kita baca bismillah, sebelum kita mulakan perbuatan kita. Baik. Itulah dia basmalah. Basmalah. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh faham ke? Boleh Ustaz, ada soalan sikit boleh tak? Ya, boleh. Okey, Ustaz saya nak tanya kan dia kata kat situ, dia kata dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang mulia. Yang paling baik. Yang paling baik dan mulia. Maka serulah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Kan kita tahu dalam Asmaul Husna tu Allah kan ada nama 100 nama. 100 kurang 1. 99 nama. Okay, perlukah kita macam kalau nak memohon tu, ya Allah, macam sebut nama-nama dia yang berdasarkan atas Asmaul Husna tu. Macam ya Razak, ya Razak. Itulah. Yang itu juga maksud ayat tadi, betul? Okay. Betul, wanita. Jadi kalau kita nak minta rezeki kepada Allah kan, nak minta belas kasihan, sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Razak. Betul? Nak minta Allah pelihara kita. Nabi kerja apa? Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith sampai habis.
Jadi bila kita, sebab tu kita ada hadis Nabi sebut, siapa yang tahu nama-nama Allah dan pelihara nama-nama Allah, syurga bagi dia. Jadi bukan kita, kadang pelik juga kita ni, kita jadi apa? Jadikan Al-Asmaul Husna tu sebagai nasyid. Lepas tu kita harap itu dengan maksud ayat tadi. Tak betul. Kita baca bagi apa? Macam mana mula dia? Nas'aluka ya man huwallah. Dia jadikan benda tu seolah macam satu bentuk ibadah. Bukan begitu. Yang Allah perintahkan tadi ialah setiap kali kita minta kepada Allah, sebut nama Allah. Kita nak mulakan, jangan kata berdoa. Nak mulakan pekerjaan pun kena sebut nama Allah. Tapi cara-cara bismillah. Aku nak makan ini dengan nama Allah. Aku harap bila aku sebut nama Allah, Allah perkenan, Allah berkati rezeki yang masuk dalam mulut aku. Bila aku masuk kenderaan, bismillah. Dari situ bila Allah jaga kita, bila Allah perkenan, Allah dekat dengan kita, dan tentu Allah akan pelihara kita. Adakah orang akan, cuba tanya orang yang isap rokok. Ada tak dia isap rokok tu, dia mula nak isap rokok, dia baca bismillah? Tak mungkin. Sebab tak kena. Sebab tu kita boleh nampak perbuatan tu tak betul. Boleh buang, boleh tinggalkan, boleh jauhkan. Jangan tanya fatwa lagi. Hal tu je kita nampak dah. Kalau kata fatwa haram dah. Kan soal rokok pun kita dah nampak dah. Ataupun perbuatan lain, dia rasuah. Dia ada job ni, nak dapatkan job. Dia naik dah pejabat pun semua jumpa. Lepas tu okey, tuan saya ada nak bagi ni 2,000 ni. Mudah-mudahan dapat job ni. Bismillah saya serahkan benda ni. Tak mungkin orang tu cakap begitu. Sebab apa? Dia akan nampak. Bismillah ini mengajar kita jadi seorang yang terpimpin. Yang Allah akan bentuk kita, pelihara kita. Itu salah satu bentuk keberkatan bismillah. Okey, jadi itulah maksud bismillahirrahmanirrahim. Okey, lagi ada soalan? Jadi memang patut kita memang kena belajar sebenarnya Al-Asmaul Husna. Saya cadangkan setiap teacher kena ada satu buku. Dia ada terjemahan, dah ada dah. Buku nama dia Fiqh Al-Asmaul Husna. Fiqh Al-Asmaul Husna, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Boleh cari kat Shopee banyak ataupun kat Ustaz Adi Akmal, boleh tanya dia. Beli daripada dia. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada soalan nak tanya. Okey. Tadi kan Ustaz ada sentuh tentang kalau nazar, contoh macam membotakkan kepala tu tidak dibenarkan kan? Maksudnya adakah kalau dia bernazar, dia boleh buat benda-benda yang maksudnya dia boleh bernazar dengan benda-benda yang memberi manfaat je ke macam mana? Ya, betul. Ya, nazar ni dia kena buat benda yang berbentuk ibadah lah. Kalau dia nak bernazar, dia nak berpuasa, begitu boleh. Ada satu orang tu zaman Nabi, dia bernazar. Apa dia nazar? Dia duduk tengah panas. Itu puasa juga. Dia berdiri, tak nak bercakap dengan orang. Nabi kata, apa buat macam tu? Berteduh. Lebih kurang begitulah hadis tersebut. Tapi kalau dia berpuasa, Nabi suruh dia teruskan berpuasa, tapi yang berteduh tengah panas tak boleh. Kadang kita bernazar boleh. Perak menang, aku nak jalan kaki daripada stadium ke Jalil balik ke Perak. Itu bukan nazar, itu main-main. Tak betul cara macam tu. Nazar ni dia bentuk ibadah. Jadi kita nazar apa dia? Nak sedekah. Ni kalau mak saya sembuh ni, setelah mak dia sakit kan, contoh kan. Ya Allah, kalau mak aku sembuh ni, aku bernazar, gaji bulan ni aku nak sedekahkan ke rumah anak yatim ke rumah ni ke. Itu betul lah sedekah. Okey. Cuma kita kena faham, nanti kena belajar sikit lah buat nazar. Saya tak standby lah apa hujah-hujah tentang nazar. Nazar ni ibadah yang memang ada dalam agama, tapi tak berapa disukai sebenarnya. Yang terbaik ialah kita buat satu ibadah yang memang betul-betul kita buat kerana Allah terus. Dia bukan macam, tapi dibenarkan. Dia bukan macam ugut Allah, tak. Tapi dia, Allah lah, nanti benda tu mungkin kena bincang dalam topik lain supaya jawapan lebih tepat lah. Macam mana nak nazar dan sebagainya kan. Tapi jawapan untuk soalan Teacher Fatin tadi, tak bolehlah kita nazar benda-benda yang macam nak botakkan kepala, lagi apa nak jalan kaki daripada Bukit Jalil balik ke Ipoh, tak boleh. Nazar lah bentuk-bentuk ibadah, nak sedekah, nak berpuasa, macam tu. Baca Quran. Yang terbaik sedekah dengan puasa lah. Okey, ada soalan lain? So berkaitan dengan bismillah ini jelas tak sebenarnya? Apa fungsi bismillah? Kenapa kena baca bismillah? Pentingnya bismillah ini supaya apa dia? Allah perkenan perbuatan kita tu. Allah terima perbuatan kita. Allah berkati perbuatan kita. Sebab apa? Kita sebut nama Allah. Apa dalil dia? Tadi surah 7 ayat 180. So perintah sebut nama Allah ini adalah salah satu bentuk tawassul, iaitu amalan kita mendekatkan diri kepada Allah menerusi jalan menyebut nama Allah. Itu ada al-wasilah. Yang tu faham ke?
Teacher Nurul Syahidah faham ke? Okey, insyaAllah. So ada apa-apa lagi soalan yang berkaitan dengan perbincangan kita hari ini? Jadi minggu depan saya akan sebabkan kita dah bincang tentang bismillah ini salah satu bentuk tawassul kan, bentuk wasilah kita kepada Allah. InsyaAllah minggu depan saya akan bagi beberapa contoh lain yang mana Allah benarkan kita bertawassul kepadanya dengan amalan-amalan tersebut. Maksudnya bolehkah kita nak botak kepala tadi? Tak boleh. Tapi apa yang Allah perintahkan selain daripada bismillah ada lain-lain dalam Al-Quran yang Allah sebut. Nanti insyaAllah benda tu kita sambung minggu depan. Okay, so benda tu kira macam tambahan maklumat kepada tawassul. Tapi topik kita bismillah, dah selesai dah ni pembincangan bismillah. Adapun nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni saya akan bawa pada nanti kita tadabbur tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ saya akan kaitkan. Okey. Adapun dengan maksud bismillah itu insya-Allah saya dah jelaskan. Kemudian minggu depan kita akan tengok contoh-contoh lain untuk kita bertawassul kepada Allah, iaitu amalan-amalan yang boleh kita buat untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah. Baik, wallahu alam, saya rasa itu saja kot untuk minggu ni. Selesai perbincangan kita. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairah atas perhatian semua. Jazakillah khairah kepada Puan Anita, jazakallah khairah kepada Ustaz Azrai sebagai host kita hari ini. Dan teacher yang lain, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ni ada request nak ambil gambar. Oh, gambar nota? Bukan. Gambar semua yang sertai ni. Jadi kita bolehlah buka kamera tu kan. Untuk share ni lah. Oh, okey. Siapa yang ambil tu? Saya yang ambil. Oh, okey. Saya screenshot je. Okey. 1, 2, 3. Okey, satu lagi, sebelah lagi. 1, 2, 3. Okey, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Jazakallah khairan. Waalaikum. Jazakallah Ustaz. Waalaikum. Kenapa mata saya merah? Dengar. Jom balik, jom balik. Hujan, hujan. Hujan, hujan. Ya Allah, Siti Yusof. Ya Allah. Kau buat macam itu. Kena fikirlah esok kunci macam mana.